Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa uswatina sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qa'idid du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin adada anfasil makhluqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما صحيحا والحمد لله رب العالمين. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan, lagi disanjungi dan dicintai para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidah, tuan-tuan imam, seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa surau Al-Jauhar Taman Sentosa. Yang diraikan, lagi dikasihi dan disayangi ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu taala anhum, dan khususnya kepada tuan pengarang kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, dan kepada pentahqiq kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyayikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia taufik dan hidayah Allah, dapat lagi kita menyambung pengajian pada malam ini pada membicarakan ilmu asas fardu ain aqidah, pada menguraikan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Semoga duduknya kita dalam majlis ilmu pada malam ini qabul di sisi Allah sebagai suatu amal soleh yang menjadi saham dan akhirat nanti insya-Allah. Kita menyambung pada halaman yang ke-25, baris yang ke-3 daripada bawah. Kita menyambung perbahasan sifat baqa. Masih lagi pada membicarakan sifat 20 yang wajib bagi Allah. Mesti atau wajib pada akal kita Allah bersifat dengan 20 sifat ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid dharaini amin Allahumma amin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, ketiga baqa artinya kekal. Malam ni kita masuk dalil. Dalil bagi sifat baqa iaitu surah Al-Hadid, surah ke-57, ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Baik, maka pada ayat surah Al-Hadid ayat ketiga ni, dalil bagi sifat baqa, dialah yang maha awal lagi maha akhir. Maha akhir tu, maha awal apa? Qidam, tanpa mula, tanpa pencipta, tanpa kejadian. Tu awwalu, maha awal. Wal akhiru, maha akhir, iaitulah maha kekal, bersifat baqa. Baik. Kemudian ada beberapa dalil lagi, tapi saya tidak berhajat untuk panjangkan perbahasan ini. Dalil Quran ada yang surah Ar-Rahman. Kalau nak tulislah, tapi saya tak baca untuk tidak memanjangkan. Dalil lain bagi sifat baqa ni, surah Ar-Rahman ayat 27 dan surah Al-Qasas ayat 88. Surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 27. Surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 88. Tamam. Itu dalil Quran. Adapun dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil hadis Nabi bagi sifat baqa ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Allah, Tuan Haji tolong tangan tungkat jaga tu bisa tertidur tu, jaga. Baik. Hadisnya doa Nabi, Allahumma antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Ya Allah, engkau yang maha akhir, tiada sesuatu selepasmu. Maha akhir dengan maksud maha kekal. Baqa. Quran ada hadis, Quran ada hadis. Quran ada dalilnya, hadis ada dalilnya. Hadis ini riwayat Bukhari. Siapa belajar sifat 20, kalau nak tolak sifat 20 ni dikatakan fahaman Yunani dan seumpamanya, peduli apa orang nak kata fahaman apa pun, sebenarnya bukan fahaman Yunani pun. Ini datang, sifat 20 ni datang daripada Rasulullah SAW dan para sahabat sendiri. Akidah Rasul dan akidah para sahabat, sifat 20. Cuma zaman sahabat dan zaman Nabi SAW tak disebut dengan sifat 20. Okey. Dan kaedah disusun sifat 20 ni bermula daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Bukan Abu Hasan pencuri, itu Piramli. Abu Hasan pencuri itu Piramli, filem. Abu Hasan Al-Asy'ari yang dipanggil Asy'ariyah. Asy'ariyah. Tu tiap Jumaat baca, kekalkan akidah kami dalam akidah Asy'ariyah. Imam yang kedua tadi Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi, yang dinisbah kepada Maturidiyah. Itu Asy'ariyah dan Maturidiyah.
Dua imam ni lah yang menyusun kaedah yang ringkas untuk kita mudah faham. Dia bukan bawa akidah baru, dia tolong susun yang ringkas. Bermula zaman dua imam ni lah. Kalau imam kalau fahaman Asy'ariyah, dia pegang 13 sifat je. Sifat nombor 1 sampai sifat nombor 13, sampai kalam saja. Adapun jalanan ataupun tariq fahaman Al-Maturidi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Maturidiyah, memegang 20 sifat, menambah 7 lagi, iaitu sifat ma'nawiyah yang 7, kaunuhu. Okey, kenapa Asy'ariyah pegang 13 saja, tak pegang kaunuhu? Sebab kaunuhu ta'ala, sifat ma'nawiyah tu dah ada dalam sifat ma'ani. Kaunuhu ta'ala qadiran, ada dalam qudrat. Kaunuhu ta'ala muridan, ada dalam iradat. Kaunuhu ta'ala aliman, ada dalam hayat. Kaunuhu ta'ala hayat. Kaunuhu ta'ala hayat, ada dalam kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayat. Kaunuhu ta'ala hayyan, ada dalam sifat hayat. Kaunuhu ta'ala basiran, ada dalam sifat basar. Kaunuhu ta'ala sami'an, ada dalam sifat sama'. Kaunuhu ta'ala mutakalliman, ada dalam sifat kalam. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pegang 13 saja. Adapun Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, jalanan Maturidiyah, pegang 20, dikeluarkan biar lebih terperinci. Maka bila dilihat pada sejarah, mana-mana tempat yang bermazhab Syafi'i, pasti akidah dia berpegang pada dua, Asy'ariyah dan Maturidiyah, dia pegang dua-dua. Saya fiqh mazhab Syafi'i, tapi saya pegang Asy'ariyah 13 saja, jarang. Biasa yang pegang 13 saja ni mazhab Hanafi. Fiqh dia mazhab Hanafi, dia pegang Asy'ari saja. Maturidiyah dia tak pegang. Ustaz, berpada ke kalau pegang pada Asy'ari saja? Berpada. Nah, cukup dah. Tapi kena fahamlah sifat ma'nawiyah ada dalam sifat ma'ani. Ini dah diperincikan pun pening juga, macam mana? Peganglah 20, yang pegang 13. Sebab tu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Okey. Baik. Jadi dua imam ni bukan buat akidah baru. Okey, dua imam ni yang menyusun secara ringkas 20 sifat ni beserta dalil-dalilnya. Quran ada dalil, hadis ada dalil. Tang mana sesatnya? Nah, Kelantan dah mula apa? Kelantan kan terkenal kan, dia punya parti pemerintah dia PAS kan. Wahabi ni akidah tajsim dan tashbih. Akidah tajsim dan tashbih, akidah yang mengerupakan Allah, menganggota tubuhkan Allah, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, tu tajsim dan tashbih. Nama pendek Wahabi. Ciri-ciri akidah Wahabi, mujassimah, musyabbihah. Jadi Wahabi ni bukan dalam PAS saja, PKR, PN, PH, semua duduk ada. Maka walaupun kita berparti apa pun, akidah sesat menyeleweng wajib bangkang, walaupun satu parti. Nak menang parti akidah sesat, kira tutup sebelah mata lah, berdosa. Tak boleh. Habis Ustaz, guna Wahabi tu untuk menangkan satu-satu parti boleh ke? Harus. Wahabi ni jadi calon, nak menangkan parti tu, hukum dia harus menggunakan Wahabi, yakni orang Islam yang fasik, berdosa besar. Berdosa besar pada apa? Nampak soleh akidah dia berdosa besar. Ataupun menggunakan orang kafir untuk memenangkan parti tersebut, harus. Dalil, Nabi SAW menggunakan orang kafir untuk bantu jalan laut, jalan pesisiran pantai masa Nabi nak hijrah ke Madinah. Kafir itu tak menentang Islam, kafir zimmi. Dia tolong Nabi. Nama kafir tu Abdullah bin Urayqid. Bantu Nabi. Dia mahir jalan pesisiran pantai, dia bantu Nabi tunjuk jalan itu. Nabi lalu jalan tu sampai Madinah. Dan jalan tu yang Suraqah kejar. Jadi alangkan guna kafir boleh, Wahabi insya-Allah lagi boleh. Cuma jangan bagi dia lesen bercakap bab akidah. Dia dapat cakap kan dekat
apa-apa ni lah, perjumpaan ke perhimpunan, nak cakap bab parti tu pulang kat dia. Cakap bab akidah, suruh dia berhenti. Nah, ni masalah kat Kelantan dah mula. Nah, masuk ke pondok-pondok. Patut pondok ni paling anti Wahabi ataupun Mujassimah Musyabihah. Dah mula masuk jarum. Sampai Maulidur Rasul dibid'ahkan. Bermula keluar suara-suara Maulidur Rasul bid'ah, sesat, syirik daripada pondok-pondok sendiri. Pondok ni benteng kukuh. Apa pasal jadi tercemar hari ni? Nah, jaga baik-baik. Okey. Jadi Asy'ariyah dan Maturidiyah ni bukan kita berlainan akidah, jangan salah faham. Jadi tiap-tiap Jumaat kan kekalkan kami dalam akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dua imam tu yang mula menyusun kaedah ringkas untuk kita faham akidah melalui jalanan ataupun melalui kaedah sifat 20. Akidahnya sebiji macam yang Rasulullah SAW dan para sahabat pegang. Okey. Kemudian dia tohmah lagi puak-puak ni. Antaranya Wahabi ni lah. Dia tohmah lagi, dia buat cerita tipu. Apa dia? Saya kena bagi tahu tuan-tuan. Kalau tak tuan-tuan jumpa dalam internet nanti, tuan-tuan pegang, dah. Jadi saya kena bagi tahu. Dia bukan saja nak keluar kejap lah, bukan. Ni masih bab akidah saya bicara. Dia membohong apa? Dia kata akidah salaf. Salaf ni tu 3 kurun pertama. Zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat dan zaman tabi'. 3 kurun pertama. 3 zaman ni dipanggil salaf. Dia kata fahaman salaf, ulama salaf berpegang bahawa Allah memang duduk bersila, duduk istiwa, duduk atas arasy. Itulah akidah salaf, dia kata. Akidah khalaf ni selepas kurun ketiga, kurun keempat dan sampai kita. Akidah khalaf ni, ulama khalaf ni yang takwil. Duduk tu dengan maksud maha menguasai. Okey, kau sebut khalaf tu, zaman ulama khalaf berpegang bahawa Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah, yakni Ar-Rahman tu nama Allah yang bersemayam di atas arasy. Yang kata duduk tu dikata ulama khalaf yang takwil. Betul. Ulama khalaf memang takwil. Duduk tu dengan maksud maha menguasai, maha memerintah arasy. Tapi tang ulama salaf tu dia kata, akidah ulama salaf kata memang Allah duduk bersila. Bohong. Dusta. Ulama salaf tak pegang macam tu. Para sahabat tak pegang macam tu. Habis ulama salaf kan tafwid. Tafwid ni benda serah makna secara total kepada Allah. Ar-Rahmanu 'ala atas. Kalau terjemah Melayu lah, atas. Atas ni macam mana? Satu jawapan, atas yang tidak ada lawan bawah baginya. Atas tak ada lawan bawah. Atas kan ada lawan bawah. Kanan lawannya kiri, depan lawannya belakang. Habis Allah atas ni, atas yang tak ada lawan bawah. Pening kejap. Pening, jawapan kedua. Apa jawapan kedua? Atas yang dikatakan dalam surah Taha ayat 5 tu, Allah bersemayam di atas arasy. Atas tu serah makna secara bulat-bulat kepada Allah, tak bicara apa dah. Tak kata atas tu bertenggek ke, bertempat ke, menempel ke, tak bicara. Atas yang macam mana ni? Yang layak bagi Allah, senyap. Itu tafwid, menyerahkan makna secara total kepada Allah. Tak tafsir, tak takwil, tak terjemah apa-apa. Itu salaf. Dia kata salaf kata memang pegang duduk atas arasy itu bersila. Bohong. Jaga baik-baik. Haji-haji jemaah surau masjid ni suka scroll ni, scroll, baca, share, grup. Nah, tak gitu, faham? Nah, kan? Baca, share, baca, forward. Jaga. Okey, baik. Maka sifat 20 ni berdalilkan Quran dan hadis. Tidak ada unsur-unsur kesesatan. Okey. Itu sedikit sebanyak tentang pengetahuan akidah yang menjadi perang di negara kita. Palestin perang tu, senjata tu, syahid mereka. Kita jangan ingat kita aman je kan. Memang aman. Perang akidah, perang akhlak, perang adab, perang fiqh. Perang fiqh mana? Tu ada satu negeri ujung tanjung tu kan, tu
Tu negeri tu tak ada mazhab tu. Mufti dia pun buang mazhab. Nah, nampak macam bermazhab. Mazhab kami Quran dan Sunnah. Nah, sampai ada kawan-kawan bila cakap-cakap ni mazhab begini, kita mujur tak cakap dengan saya. Dia cakap rumah saya. Dia mazhab-mazhab tak ada kak. Kita tak ada mazhab-mazhab, tak ada mazhab. Rumah saya cerita dengan saya, berapi dada ni. Nah, kurang hajar. Kau ingat imam-imam mazhab tu apa? Nah, orang gila. 4 mazhab muktabar tu. Nampak apa? Kalau kau tak ada mazhab, guru kami pernah pesan apa? Kalau kita tak ada mazhab, bermakna kita telah memeluk mazhab kelima. Kita lah pencetus mazhab yang baru. Sebab tak ada mazhab. Yang tak ada mazhab ni, yang layak berinteraksi dengan Quran dan hadis seperti imam-imam mujtahid. Imam mujtahid mana? Wujud dah. Tu zaman Imam Ghazali tu. Kurun keempat, kurun kelima wujud dah. Kurun 6, 7, 8 tu hampir dah tak wujud dah. Habis ulama' yang ada sekarang semua mengikut ulama'-ulama' mujtahid. Sama ada mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, mujtahid macam-macam. Mereka baca Quran hadis terus keluar hukum. Sebab apa? Layak. Kelayakan tu zaman kita dah tak ada. Dia pula kata tak ada mazhab. Bila ditentang oleh mufti-mufti ataupun ulama' yang lain, nak selamatkan batang hidung sendiri, ambil pula mazhab. Kan kurang ajar namanya. Kita ni ada mazhab tak ada? Ada. Mazhab akidah kita Asy'ariyah Maturidiyah. Mazhab fiqh kita Syafi'i kat sini. Tanpa menafikan Hanafi, Maliki dan Hanbali. Mazhab tasawuf kita Al-Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi. Ni tahu mazhab fiqh saja. Orang tanya tauhid, akidah mazhab apa? Asy'ariyah Maturidiyah. Kenapa tak panggil akidah Rasulullah? Syiah pun klaim akidah Rasulullah. Baik. Lepas tu sesat. Tapi dakwa akidah Rasulullah tak betul. Selesai. Baik, tu peringatan demi peringatan. Kemudian dalil akal, dalil logik. Allah bersifat baqa. Mana logiknya? Jika Allah binasa, lawan baqa adalah fana. Baqa kekal, Melayunya binasa. Kekal lawan binasa, baqa lawan fana. Kalau Allah fana atau kalau Allah binasa, maka ini akan menafikan sifat qidam bagi Allah. Sedangkan sebelum ini telah tetap sifat qidam bagi Allah. Baik. Gini. Jika dah bersifat qidam, pasti dia bersifat menong aja ni kuliah tauhid ginilah, menong, nengok, kerut, pejam, tunduk, teganga. Kuliah tauhid ni. Kalau dah memang bersifat qidam, pasti dia bersifat baqa. Dia kalau kuliah fiqh sedap sikit. Ada satu tempat tu saya buka kuliah tauhid, memang macam ni lah. Satu hari tu dia hantar video. Tuan-tuan, kalau dengar nama penceramah Wan Hizam, kalau kenal lah, kalau tak kenal bagus. Tapi kalau pernah dengar, buang, tak payah dengar. Sebut bab akidah pun jadi menyeleweng, sebut bab fiqh pun jadi keliru kena orang. Dia tu sebelum ni senyap. Sebab pihak jabatan agama negeri-negeri tertentu dah mula siasat dia senyap sekejap. Sebab dia selari fahaman akidah dia dengan lepat. Tahu lepat? Bukan lepat luar, itu kuih. Lepat yang tu fahaman sesat tu. Akidah tauhid hakikat macam-macam tu. Rambut macam Bob Marley tu. Dia selari yang kedua. Dia dah nak kena siasat, hilang kejap. Ni tiba-tiba timbul sebut pasal fiqh. Lepas tu mengelirukan orang. Dan dia pernah mengaku dia belajar agama tak ada guru. Dia belajar sendiri, lepas tu faham. Latar belakang dia bekas tukang masak restoran mahal. Pegang sudik, pegang senduk, cakap pasal tauhid hakikat, beres. Jangan dengar Wan Hizam, dia orang utara. Dia cakap tu logat utara. Baik. Jadi dalam grup masjid tu ada yang haji yang gatal jari, gatal tangan, pergi forward Wan Hizam punya video. Dah AJK Masjid salah seorang talk kat saya, apa pandangan ustaz? Saya kata, kalau aku nak jawab berjela ni,
Pasal saya tak suka jawab sekat-sekat. Saya kalau jawab bagi habis. Kalau ulama' tu ada 2 pandangan, saya sebut 2 pandangan. Kalau ada 3 pandangan, kita sebut 3 pandangan. Jangan sebut sekat-sekat, orang awam nanti jadi keliru. Nah, jadi saya kata, tak boleh jawab dengan WhatsApp ni Haji. Kita tukar tajuk malam ni. Okey Ustaz, dia patut kuliah akidah sifat 20. Tukar bab fiqh. 6 permasalahan saya jawab satu. Berapa lama? Sejam setengah. Nah, kuliah di Maghrib sejam setengah. Sembahyang Isyak 8.45. Nah, saya jawab satu. Bagi habis. Baru terang dia kata. Nah, benda cakap pasal fiqh bagi orang keliru. Kalau orang keliru, orang buang dia, tak apa lah. Ni orang keliru, macam mana? Orang tinggalkan amalan tu. Kan bala namanya. Kalau tinggalkan apa yang penceramah tu kata, tak apa lah. Dia tu bukannya betul. Ini dia tinggalkan amalan dia. Allahu Rabbi. Sebab mulut dia. Okey? Jadi semalam, bukan semalam, hari tu masa tukar tajuk fiqh, segar mata semua. Dengan ketawanya apa. Bab fiqh ni bila buat contoh-contoh, banyaklah benda-benda yang menggelikan nanti. Baik. Jadi bab tauhid gini. Maka jika dah bersifat qidam, maka pasti bersifat baqa. Tak boleh dia sifat qidam. Qidam ni apa? Tak ada mula, sedia. Tak ada yang cipta, tak ada permulaan, tak ada yang jadikan dia. Tiba-tiba binasa. Tak, ni menyalahi ni. Bila qidam, pasangan dia mesti baqa. Kalau dia tidak ada pencipta, dia tidak ada yang menjadikan dia, maka dia pasti maha kekal. Itulah sifat Tuhan. Okey. Tapi kalau dia bersifat hudus, lawan qidam, hudus. Qidam apa? Sedia. Hudus baru. Hajah jawab. Haji, ya Allah, lalu je. Come on, man. Main ni sudah jawab je main. Dia tanya tunjuk tawang tu. Ajar-ajar ibu tunjuk tawang dia macam relax kan. Dia sebenarnya tahu tu baik sangka. Nanti dalam kereta, tadi siapa jawab? Saya lah bang. Awak jawab. Jangan ingat saya tak tahu. Suami lah. Okey, baik. Bila qidam, dia pasti bersifat baqa. Bila hudus, dia pasti bersifat fana. Cuma fana dia tu boleh jadi Allah kekalkan. Seperti syurga. Syurga kan hudus, baharu. Baharu ni apa? Ada yang cipta. Allah yang cipta syurga. Syurga bersifat, bila dia dah bersifat hudus, pasti fana sebab dia makhluk, pasti binasa. Ya, pasal kekal syurga, neraka pun kekal, Allah kehendak kekal. Tapi sifat dia yang sebenar fana, iaitu binasa. Okey? Jadi kalau kita kata Allah tak baqa, Allah akan binasa, maka akan ternafi sifat qidam. Bila nafi sifat qidam, jadi hudus, ada pencipta, ada mula. Ada mula, ada pencipta, makhluk, bukan Tuhan. Maka menafikan sifat baqa, kita akan katakan Allah itu makhluk. Boleh terima? Tak boleh, mustahil akal. Okey? Faham je tu? Alright. Kemudian okey, itu semua saya dah simpulkan. Saya cakap ayat panjang tu, dia ada 3 poin sini, semua saya dah rangkum. Apa kesimpulan dia? Secara logik, akal kita ni yang sihat sejahtera, yang boleh berfikir, bila satu-satu itu bersifat qidam, dia pasti bersifat baqa. Dia tak boleh bersifat fana. Kalau kata dia bersifat fana, pasti dia tidak qidam, yakni dia hudus. Maka Allah ni dia qidam tau. Okey, bagus. Tapi Allah tak kekal, Allah binasa, fana. Mu gila. Sebab bila bersifat qidam pasti baqa. Dan kalau betul kau kata Allah tu binasa, fana, maka Allah makhluk. Sebab setiap yang binasa, yang fana akan bersifat hudus. Ada yang cipta, ada yang menjadikan. Okey? Selesai. Alright. Baik.
Okey, ni saya ada perbahasan yang panjang, dia masuk dalam tu, masuk pada yang fardu kifayah. Saya tak bahas Saya ambil mana yang perlu. Baik. Jadi masa saya tengah senyap tu, tengah baca tu, janganlah tutup mata. Pantang senyap sikit. Nah, pantang. Nah, tadi kerja ke? Ni kan semua dah bencin-bencin ni. Nah, oh ustaz ada kerja tadi, ustaz hantar cucu pergi sekolah, balik sekolah, lalu ujian penat ustaz. Okeylah. Baik. Ada satu benda yang kita tak boleh kata ke Allah. Apa dia? Jangan sekali-kali kata kalau wujud, ni sifat baqa' tau. Kita patah balik sifat wujud, kita tak boleh kata Allah yang wujudkan diri dia. Tu akidah sesat. Allah yang cipta diri dia, Allah yang wujudkan diri dia, sesat. Nah, ibarat Allah mencipta diri dia. Maksud kata diri Allah dicipta oleh Allah sendiri, sesat, berdosa besar bilang gitu. Habis Allah tak dicipta, Allah sedia. Qidam. Okey? Boleh tak tahu? Jangan kata Allah cipta diri dia sendiri. Berdosa besar. Akidah tak murtad, berdosa besar. Yang baqa' ni, jangan pernah kata Allah itu, jangan pernah kata Allah itu yang pertama sekali ada dan yang terakhir sekali ada. Terakhir sekali tiada. Dia kata sini tidak boleh dikatakan Allah yang pertama-tama kali yang ada dan Allah lah yang paling akhir tiada. Maksud kata bila Allah yang mula-mula ada. Okay, saya tak nak tanya nak tengok sedar ke tak sedar ni. Nah, ajar insya-Allah dia jawab ni. Jadi Allah lah yang mula-mula sekali ada. Betul ke salah? Sana jawab salah. Haji, Mam? Salah. Bagus. Salah. Ada mula-mula sekali ada. Perkataan mula-mula tu kan dah menyalahi sifat qidam. Allah kan tak ada mula. Apa mula-mula sekali ada, Allah tak ada mula. Itu sifat Tuhan. Okey. Bila mula-mula sekali ada yang cipta dia. Yang mula-mula sekali ada, berbagai pandangan ulama. Ada yang kata makhluk yang pertama. Tu kata makhluk mula-mula sekali ada. Ada setengah ulama kata Nur Muhammad. Ada setengah ulama kata Arash. Ada setengah ulama kata Qalam. Ada setengah ulama kata Lauh Mahfuz. Banyak pandangan ulama. Nah, ustaz tentang Nur Muhammad macam mana? Barang siapa yang tak berpegang dengan i'tiqad tentang Nur Muhammad, tidak rosak akidah dia. Itu berbeza pandangan ulama usul tentang Nur Muhammad. Dia bukan usul akidah. Maksud kata dia cabang juga. Nah, di antaranya guru kepada Al-Alim Fadilatul Syekh Nuruddin Ibn Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah, guru kepada syekh kami, mengatakan syekhnya almarhum Fadilatul Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah, mantan ulama Mesir, dah wafat dah. Dia kata apa? Siapa yang tidak berpegang dengan Nur Muhammad, rukun imannya tak rosak. Okey? Jadi jangan bergaduh bab Nur Muhammad. Ni puak-puak ni ada yang jenis suka gaduh, yang bangkang Nur Muhammad, yang berpegang dengan Nur Muhammad. Guru kami ada setengah tak berpegang dengan Nur Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Sambung. Bukan Nur. Ala Muhammad. Tu qasidah tu ulama tu dia tak pegang dengan Nur Muhammad, dia tukar dengan ala. Ala Muhammad. Kita biasa Nur. Dua-dua betul. Nah, ni apa tukar ala ni? Ni macam mana Wahabi? Wahabi juga yang salah. Jangan cepat nak duduk Wahabi. Marah Wahabi. Tentang Nur Muhammad, ulama tak sepakat. Dia tak merosakkan akidah. Yang berpegang silakan, yang tak berpegang tidak berdosa. Okey. Jadi kalau ada orang bergaduh tentang Nur Muhammad, tinggalkan pergaduhan itu. Okey. Okey, jadi tak boleh kata Allah mula-mula sekali ada, tak boleh.
Kemudian tak boleh juga kata Allah lah yang paling akhir, tiada. Allah tiada pula. Kalau tiada, binasa, fana. Allah tak fana. Okey. Ustaz, kalau kata Allah akhir sekali ada, ayat tu bahaya. Akhir sekali ada Allah, ayat tu bahaya. Yang lebih elok ayatnya, Allah lah yang maha kekal. Nah, berbanding kita kata Allah yang akhir sekali ada, macam betul tapi ayat tu bahaya, bawa syubhat akidah. Kita boleh kata Allah yang maha kekal. Nah, kalau kata Allah yang akhir sekali tak ada, tak boleh lah. Allah kekal mana boleh tak ada. Nah, baik. Yang akhir sekali tak ada, malaikat Israfil tiup sangkakala, habis semua makhluk binasa, maka Allah binasakan Israfil. Kan dia tiup sangkakala kan, tinggal dia seorang lah. Ke dia tiup dengan dia sekali binasa? Tak, dia tiup semua alam binasa, dia okey lagi. Allah cabut nyawa dia dan Allah hidupkan dia semula untuk tiup sangkakala yang kedua. Maka makhluk yang pertama bangun adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian diikuti oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang bangkit selepas kematian, tiupan sangkakala yang kedua, bangkit beserta pakaian, ni para nabi, para rasul dan para syuhada. Dia bangkit ada pakaian. Kita tak tergolong dalam tu, bangkit telanjang. Termasuk yang berpakaian ni para ulama. Okey. Telanjang Ustaz, malulah aurat. Soalan ni pernah ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya Rasulullah, masa mahsyar nanti kan semua telanjang, tak melior ke mata semua? Tu saya buat ayat tu, dia tak adalah Siti Aisyah tanya macam tu, melior mana dia kata melior. Dia cakap Arab. Maksud kata ada masa ke nak tengok-tengok badan tubuh orang telanjang? Rasulullah SAW jawab, ketika tu dah tak ada masa dah, sebab masing-masing sibuk, takut dengan pahala masing-masing tak cukup, bahkan dosa berlambak-lambak. Nah, tak ada masa nak pandang aurat orang. Nah, khair. Baik, nanti insya-Allah selesai kita nak masuk akhir sifat baqa ni. Selepas azan kita masuk sikit macam mana nak beramal dengan sifat baqa. Sifat wujud dah tahu macam mana nak beramal. Segala yang kita nampak tanda Allah wujud. Ini semua kejadian Allah, baik atau buruk, ibadat atau maksiat. Yang kedua, qidam. Qidam kita dah belajar macam mana nak amalkan sifat, macam mana nak amalkan qidam, iaitu dengan sifat syukur. Kerana kita dicipta Allah, lalu dapat mengenal Allah. Nah, syukur. Macam mana nak beramal dengan sifat baqa pula? Lepas azan kita sambung sikit, insya-Allah. Kita bagi laluan azan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, sebagai penutup atau yang terakhir pada malam ini, bagaimana untuk beramal dengan sifat waqa. Jadi ingatlah, di antara kelebihan belajar kitab ataupun perbahasan sifat 20, selepas kita beriman dengan i'tiqad yang sahih, hujung dia dibawa pada tasawuf. Kalau sifat wujud, kita memandang setiap yang kita nampak adalah kejadian Allah. Maka kita nampak maksiat, kita bangkang berpada, jangan sampai menghina orang tu. Kita hina dengan sehina-hinanya, tu nafsu. Syarak suruh halang atau benci, ada qadar dia. Nah, tu contoh. Bagaimana beramal dengan sifat qidam, yang Allah tu tiada mula. Sedar diri kita ni ada mula, yang ni Allah cipta. Bila sedar diri kita diciptakan Allah, bawa kepada sifat syukur. Allah cipta aku, dapat aku beramal, dapat aku kenal Allah. Dan pada malam ini, bagaimana nak beramal dengan sifat baqa. Baqa itu kekal, Allah yang maha kekal. Maka kita maha binasa. Bila ingat kita ni binasa, maka ingat mati. Nak beramal dengan sifat baqa, dalam hati ingat mati. Itu ibadat hati. Bahkan dalam fiqh kata sunat mengingati mati. Bila kita ingat mati je tak. Bila kita ingat mati, maka perbanyakkanlah istighfar dan perbanyakkan taubat. Inilah tauhid yang membawa kepada jalanan tasawuf. Okey, bila dah reti Allah tu baqa, kita ni fana, binasa. Fana ni mati.
Bila kita ingat kita mati, banyakkan istighfar, banyakkan bertaubat kepada Allah. Nah, nanti kita sambung pada sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan, saya mohon ampunan maaf di atas kekasaran bahasa, ketelanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon ampunan maaf. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. La yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman shahiha. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.